Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Dan hari ini, lembaran baru selepas kita tahu 31 Ogos 2022, sesuatu yang luar biasa di Dataran Merdeka. Dan hari ini 1 September 2022, saya digantikan Hilmi Ashley bersama dengan Cik. Ini apa khabar, Cik? Sihat, Alhamdulillah. Hil pun sihat, Sihat. Lama tak jumpa Hil sebenarnya, walaupun kita duduk satu bumbung, Cik. Satu tempat kerja. Tapi tak berkesempatan untuk mengendalikan program sama-sama. Tapi hari ini saya gunakan momen ini dengan sebaik-baiknya, Hilmi. Bukan senang tau nak bergantian dengan Hilmi. Orang hebat-hebat ni, kita ambil peluang ini. Cakap tentang orang hebat, hari ini hari Khamis, pakaian batik dan nampak macam yang berhormat. Yang berhormat. Alhamdulillah. Dapat juga kita masih lagi ditaja pakaian kita oleh benda batik live. Okey, Hilmi, hari ini banyak perkongsian yang cukup menarik menerusi portal kita di www.bernama.com. Kita sulusuri satu persatu. Ini pesanan daripada Perdana Menteri kita, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, di mana memerlukan kita sebagai keluarga Malaysia perlu bersatu padu pertahankan keharmonian negara kita sendiri, Hilmi. Di mana kalau boleh kita jadikan ini adalah satu, orang kata, mesej yang kita perlu sematkan dalam diri setiap rakyat Malaysia. Jangan jadikan perbezaan itu sesuatu yang boleh merenggangkan hubungan kita. Itu juga kata Perdana Menteri kita. Dan antara lainnya, Datuk Ismail Sabri juga ada berpesan kekalkan diri kita sebagai individu yang benar-benar merdeka, kerana penjajahan baharu bukan dalam bentuk fizikal seperti dahulu, tetapi penjajahan baru adalah inilah melalui minda dan juga budaya kita. Ya, betul. Rentetan dengan itu, kalau kita lihatkan, ini satu perkembangan yang positif juga. Selepas 2 tahun kita tidak meraihkan hari kemerdekaan kita pada yalah, kita tahu selepas pandemik COVID-19, dan ini memberikan satu wadah baru selepas Cik, kalau kita lihat ini satu yang luar biasa. Seawal 2.30 pagi lagi orang dah berpusu-pusu ke Dataran Merdeka, dan untuk menyaksikan juga ini kita nak kongsikan bersama dengan anda pertunjukan udara pesawat TUDM yang memukau pengunjung di Dataran Merdeka. Bukan senang kita nak tengok, setahun sekali pun belum tentu lagi. Tapi apa yang menariknya, kerana sambutan Hari Kebangsaan 2022, menyaksikan orang ramai juga yang hadir ke Dataran Merdeka terpukau dengan acara kemuncak pertunjukan aset udara Angkatan Tentera Malaysia ATM. Hilmi semalam sempat saya pergi sempat ke sana, kalau anda tidak berada di Dataran Merdeka, mungkin di sekitar Kuala Lumpur, di Lembah Kelang, pasti dengar. Selain itu juga kita boleh lihatkan menerusi media sosial. Banyak juga rakaman-rakaman daripada orang ramai menunjukkan ataupun menyaksikan pertunjukan udara pesawat TUDM ni. Memang memukau pengunjung. Saya dekat rumah pun tak berkesempatan pun, tapi saya tak boleh, orang kata, move on lagi dengan persembahan semalam yang kita saksikan. Banyak sekali perarakan, persembahan. Dengan lintas kalau di udara tu selama 8 minit itu dah cukup membuahkan hasil, kerana kita lihatkan sesuatu yang menarik untuk kita tonton sebenarnya. Kalau berada di rumah, ada yang duduk di kondominium, di Pangsupuri mana boleh nampak tengok. Nampak kita nampak daripada atas sebenarnya penunjukan tersebut. Dan untuk pengetahuan anda yang lebih menarik, mungkin ada juga penonton Apa Khabar Malaysia tidak mengetahui, yang lebih menarik, pertunjukan ini dikendalikan sendiri oleh komentator daripada Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM, iaitu Kapten Aslam Hariri Abdul Rashid. Dan pertunjukan itu melibatkan pesawat pejuang, pesawat angkut dan helikopter antaranya. Ini pesawat yang saya tengok dekat wayang sendiri, Sukhoi Su-30 MKM, ada juga pesawat angkut A400M dan juga helikopter EC725AP. Susah betul nak sebab saya tak kenal sebelum ni pesawat-pesawat ni. Tak apa, kita tengok je senang. Itu pesawat tu kot. Tapi kita tak tahu juga ini pesawat apa. Mungkin bentuknya sama, tapi labelnya mungkin berbeza. Yelah, kalau orang yang mungkin selepas ini dah tengok kan, ini antara penerapan awal untuk anda menjadi tentera udara juga. Ini permulaan yang baik untuk anak-anak satu pengetahuan baru juga saya dapat. Bercakap tentang Malaysia sekarang ini juga, keluarga Malaysia. Jadi ada Cina, India, semua Kadazan, Melayu, semua memang berada di Dataran Merdeka, semua untuk meraihkan hari yang mencuri tumpuan sebenarnya abang-abang bomba kita. Cerita semalam tu juga perarakan kan. Itu banyak juga yang tular di media sosial. Tapi apapun, kalau cakap tentang media sosial ni, kita tahu sekarang ni walaupun zaman serba canggih, tetapi kalau nak pergi ke tempat-tempat yang mungkin awam, pasti kita akan naik pengangkutan awam. Ini kita nak kongsi bersama dengan anda tentang Rapid Rail. Kenal pasti penambahbaikan segera, elak stesen sesak. Walaupun apa yang juga berlaku di Kuala Lumpur
kelompok ini, kita tahu antara tarikan utama ataupun kemudahan yang paling baik, kita akan menggunakan pengendali perkhidmatan Rail Rapid KL, di mana yang telah mengenal pasti penambahbaikan segera yang perlu diambil bagi mengelak kesakan teruk. Dan Rapid Rail sendiri dalam kenyataan memaklumkan antaranya ialah menambah bilangan pegawai stesen serta polis bantuan untuk mengawal kesakan terutama waktu puncak, dan mesin jualan tiket yang dapat menerima wang kertas serta duit shilling. Tapi kalau lebih baik menggunakan touch and go lagi senang. Sebenarnya ini sesuatu yang boleh kita pandang positif. Hilmi, kalau tak ada acara besar sebegini berlaku, kita tak tahu apa kekurangan yang perlu kita tambah baik. Saya pernah ada pengalaman juga bila tengok menyaksikan perlawanan bola sepak di Bukit Jalil. Jadi akan habis perlawanan bola sepak 11.30 gitu. Waktu tu Malaysia lawan Bangladesh. Jadi Bangladesh dah tahu dia dah kalah awal, dia keluar dulu beli tiket. Ramai di situlah ceritanya bermula kan. Jadi kena beli awal-awal lah senang. Baik, okey, itu antara yang kami kongsikan. Anda boleh dapatkan cerita penuh dekat portal kami rasmi, di www.bernama.com. Baiklah, ada lagi berita-berita penting yang kami akan kongsikan bersama-sama dengan anda. Kita akan ke bilik berita sekejap saja lagi bersama dengan Hanim Julia Junaidi. Lama tak dengar Julia baca berita. Lepas ni kita tengok. Tapi sebelum tu, apa kata kita saksikan dulu ramalan kaji cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Hari ini bagaimana cuaca? Yang penting pagi dah hujan, tengah hari macam mana? Jom kita saksikan. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Selepas hampir 4 tahun perbicaraan, Datin Sri Rosmah Mansor pagi ini akan mengetahui sama ada beliau akan dibebaskan atau disabitkan dengan 3 pertuduhan rasuah berkaitan projek solar hybrid untuk 369 sekolah luar bandar di Sarawak. Dan untuk perkembangan lanjut, kita terus saja bersama-sama dengan wartawan Zanariah Norzain di lokasi. Silakan Zana. Baiklah Hanim, selepas bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak disabitkan bersalah minggu lepas kerana menyeleweng dana SRC International Sdn Bhd, hari ini lensa negara tertumpu kepada keputusan Hakim Mahkamah Tinggi sama ada Datin Seri Rosmah Mansor akan dibebaskan atau disabitkan atas 3 pertuduhan rasuah berkaitan projek hybrid solar untuk 369 sekolah luar bandar di Sarawak. Pada ketika ini, petugas media yang berada di sini bermula sejak pukul 7.30 pagi tadi sedang menunggu di luar daripada pekarangan lobi Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur ini dan tidak dibenarkan masuk seperti kebiasaan. Kami dibenarkan berada di lobi di perkarangan mahkamah dan hanya mereka yang memiliki pas sahaja dibenarkan berada di dalam. Ketua Pendakwa Raya Datuk Seri Gopal Sri Ram sudah pun tiba dan memasuki kamar mahkamah pada 8.38 pagi tadi, manakala kemudian diikuti 8.54 pagi kelihatan Datin Seri Rosmah dan juga Peguam Datuk Akbardin Abdul Kadir serta Datuk Jajik Singh tiba melalui pintu B dan memasuki mahkamah pada 8.56 pagi. Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Zaini Mazlan dijadualkan mengumumkan keputusannya pada pagi ini di mahkamah terbuka. Bagaimanapun, seperti yang kita tahu, semalam isteri bekas Perdana Menteri itu memfailkan permohonan di saat akhir untuk mengenepikan Hakim Muhammad Zaini menarik diri daripada mendengar atau membuat keputusan berhubung kes tersebut. Permohonan itu difailkan atas alasan tular di media sosial dan juga media elektronik pada 26 Ogos lepas berkenaan berlakunya kebocoran keputusan kesnya yang disediakan oleh pihak lain. Difahamkan Mahkamah Tinggi hari ini akan mendengar permohonan itu terlebih dahulu. Menerusi notis sosial
notis usul yang diperolehi media, Datin Sri Rosmah memohon perintah bahawa keputusan kes yang dihadapinya yang ditetapkan hari ini atau mana-mana tarikh selepas itu digantung sementara sehingga keputusan notis usul berkenaan atau siasatan terhadap aduan dan laporan polis selesai. Beliau turut memohon satu perintah bahawa lanjutan penarikan diri oleh hakim itu, kes solar berkenaan hendaklah didengar, dibicarakan semula atau diputuskan oleh hakim mahkamah tinggi lain. Saya ingin juga kongsikan sebenarnya keputusan hari ini sebenarnya tertumpu kepada pertuduhan pertama, iaitu beliau didakwa meminta suapan bernilai 180 serta operasi genset diesel bagi 369 sekolah luar Bandar Sarawak bernilai 1.25 bilion ringgit secara ringan terus daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Rosmah didakwa melakukan perbuatan itu pada 2016 dan pada 2017 bagi pertuduhan kedua, Rosmah didakwa menerima rasuah berjumlah 1.5 juta ringgit bagi tujuan sama di kediamannya di Langgak Duta. Dan pada 2019 Datin Sri Rosmah sekali lagi dihadapkan ke Mahkamah Session atas pertuduhan menerima suapan 5 juta ringgit. Baiklah, hari ini pertuduhan mengikut Seksyen 16(A) Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 4, Seksyen 24(1) Akta Sama yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana yang lebih tinggi jika sabit kesalahan. Baiklah Hanim, saya kira itu saja perkembangan yang boleh saya bawakan di luar perkarangan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur ini, dan teruskan bersama dengan Bernama TV untuk perkembangan selanjutnya. Silakan Hanim. Terima kasih Sana untuk laporan itu tadi. Dalam pada itu, bekas ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Datuk Luqman Nur Adam juga akan dituduh di mahkamah hari ini kerana didakwa menghina kerajaan dan Perdana Menteri. Perkara itu dimaklumkan oleh Bukit Aman menerusi satu kenyataan malam tadi. Pertuduhan akan dibuat Unit Siasatan Jenayah Terkelas UJST, Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman di Mahkamah Session Jenayah Cyber Kuala Lumpur pada 9.30 pagi. Datuk Luqman bakal berdepan pertuduhan membabitkan dua kes yang kedua-duanya disiasat mengikut Seksyen 233(1) Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Dua kes itu membabitkan penghantaran video berniat jahat dan kenyataan menghina kerajaan serta Perdana Menteri melalui akaun Facebook Luqman Nur Adam Official. Datuk Luqman sebelum ini dilaporkan melahirkan rasa tidak puas hati dengan kerajaan sekarang dan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri selepas bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dipenjarakan 12 tahun susulan Mahkamah Persekutuan mengekalkan sabitan ke atasnya berhubung penyelewengan dana RM42 juta SRC International Sendirian Berhad. Sekian laporan dari Bilik Berita. Salam hormat dan Assalamualaikum. Terima kasih untuk anda yang terus bersama kami di Bernama TV ini. Apa khabar Malaysia pagi ini bertemankan saya Cedi dan Hilmi Ashley, dan tentunya sekali lagi kami nak berkongsi dengan anda sesuatu yang cukup istimewa di mana jelajah aspirasi keluarga Malaysia dah pun sampai di utara. Kedah pula. Itu tadi saya tunjuk tadi. Sekarang nak pergi tak ke utara ni? Saya dah pergi ke Kelantan. Saya dah pergi Johor. Dah pergi Johor? Dah. Okey, sekarang pergi utara pula lah. Utara pula lah. Selatan, timur dah pergi Timur saya pergi, Kelantan. Kita pergi utara pula. Utara. Untuk sama-sama menjelajahi jelajah aspirasi keluarga Malaysia yang berlangsung di negeri Kedah pula untuk kali ini. Nak tahu juga apa pengisian, adakah berbeza berbanding negeri-negeri yang kita jelajah sebelum ini. Okey, yang pastinya kita bersama dengan tetamu kita hari ini iaitu Encik Zul Zuraidi Othman, merupakan setiausaha bahagian khidmat pengurusan pejabat setiausaha kerajaan negeri Kedah. Itu dia. Dah berada di atas talian ketika ini. Assalamualaikum Tuan Zul. Waalaikumsalam. Okey, saya rasa Tuan Zul dengan saya, Tuan Zul lagi cantiklah baju. Saya baru rasa menang hari ni.
Okey, Tuan Zul, kita ambil sedikit masa untuk kita sama-sama berkongsi tentang mungkin ada kelainan kali ini yang berlangsung di Kedah pula untuk jelajah aspirasi keluarga Malaysia. Yang boleh Tuan Zul kongsikan bersama, silakan. Baik, pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada pihak bernama yang menyebut kerajaan di Kedah. Saya mewakili Yang Berhormat Datuk Setiausaha Kerajaan di Kedah dan juga Datuk Timbalan Setiausaha Kerajaan mengucapkan terima kasih atas ruang dan peluang kepada pihak bernama untuk memberi peluang kepada pihak negeri untuk menceritakan serba sedikit tentang jelajah aspirasi keluarga Malaysia di Kedah. Baik, program ini akan bermula pada besok hari, 2 hari bulan, sehingga 4 hari bulan September di 2 tempat utama di Kedah. Pagi besok, Jumaat, kita ada Kenduri Rakyat. Saya sebut Kenduri KENURI, kita pakai bahasa Kedah sikit tuan-tuan dan puan boleh kita pakai bahasa Kedah semua di Kedah. So, program itu di daerah Padang Terak, di Sekolah Kebangsaan Kuala Nerang. Dan seterusnya, event itu akan dirasmikan oleh Yang Berhormat di Stadium Darul Aman Al-Ustaz Kedah. Okey, baik. Bila cakap tentang jelajah aspirasi keluarga Malaysia ni, ya, Tuan Zul, apa mungkin pengisian yang nak menampakkan sebenarnya Kedah ni turut bersama dengan kempen ini juga untuk keluarga Malaysia? Baik, seperti yang disebut di belakang tadi, kita banyak negeri yang dijelajahi oleh program aspirasi ini. Bagi ini di Kedah, Kementerian Penerajumnya ialah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Jadi amat sesuai dengan di Kedah ni. Apa yang menarik di Kedah ni, kita akan ada perkara-perkara yang memang sudah menjadi nature orang Kedah. Program-program seperti jamin kerja yang memberi peluang dan ruang kepada orang Kedah mencari peluang pekerjaan. And then menu-menu cita rasa, saya jemputlah semua tuan-tuan dan puan nak rasa benar-benar yang menarik di Kedah ni, makanan-makanan viral, silalah ke Stadium Darul Aman yang kita ada benda tu. Dan peringkat kerajaan negeri, di peringkat kerajaan negeri kita akan hebahkan tentang plan pembangunan Kedah 2035. Plan pembangunan Hala 7 di Kedah bagi rakyat-rakyat Kedah untuk mengetahui dengan lebih lanjut, lebih mendalam apa itu plan Hala 7 Kedah 2035. Selain itu, di kerajaan negeri juga ada menyediakan booth untuk unit pembangunan usahawan, yang ini local entrepreneur, usahawan lokal boleh program ini. Dan juga daripada Pusat Teknologi Maklumat Kedah, kita akan mempromosikan iBayak, BAYAQ. Sekali lagi kita gunakan bahasa Kedah, sinonim dengan Kedah, di mana ini merupakan gerbang pembayaran segala hasil bagi kerajaan negeri menggunakan secara online di atas talian. Itu benda-benda yang daripada kerajaan negeri untuk program ini lah. Nampak juga terlihat dekat artikel maupun di media sosial, ini mungkin rakyat ataupun orang Kedah tunggu-tunggu harga ayam ataupun ayam dan juga beras diberi dengan harga yang rendah ketika berlangsungnya, ataupun itu antara pengisian yang ada di Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia untuk kali ini di Kedah. Bagaimana? Adakah betul? Betul. Yang tu di bawah segmen jualan keluarga Malaysia, pelbagai bahan asas dan perluan rakyat akan dijual harga yang dipanggil maknam, harga yang diturunkan, harga yang dimaknamkan dalam segmen jualan keluarga Malaysia. Betul, harga ayam, harga beras, benda-benda basic untuk rakyat menjalani kehidupan saya. Betul apa yang dimaksudkan oleh Pak. Maknanya ayam dan telur dan juga beras boleh dapatkan dengan harga yang murah, jauh lebih murah di pasaran. Macam tu itu yang kita tunggu-tunggu sebenarnya. Kita balik rumah, lepas ni kemah-kemah kita pergi Kedah. Mestinya. Dapatkan ayam beras ni simpan untuk saya tu Tuan Zul. Jangan habis, mesti ramai datang ni. Itu dia. Itu keunikan negeri Kedah tu sendirilah. Okey, baik. Tuan Zul, mungkin harapan sendiri untuk rakyat Malaysia yang hari ini nak buat perjalanan jauh terus ke negeri Kedah, mungkin di hujung minggu nanti juga bersama dengan keluarga Malaysia di Kedah. Jelajah ni macam mana? Mungkin harapan anda? So, harapan saya dari pihak kerajaan ini kita mengalu-alukan kedatangan semua kelancuran dekat masyarakat tempatan di Kedah daripada negeri jiran maupun semua negeri di Malaysia. Kebetulan kita
hujung minggu ini ialah bermulanya musim cuti sekolah di negara kita. Jadi pakat ramai-ramai mai turun ke Kedah. Kita ada macam-macam lah. Macam-macam ada. Kalau nak abang, mai tengok di Stadium Dorman, nampak program ini, kita menyediakan pelbagai aktiviti, program dan juga doa-doa macam-macam lah. Jadi harapan saya tu ramai-ramai memeriahkan majlis ini. InsyaAllah kita bangkit kembali selepas kita pandemik 2 tahun kita pun bersama-sama dalam aspirasi ini untuk kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Itu dia. Apa yang kita harapkan sepanjang 3 hari berlangsung jelajah aspirasi keluarga Malaysia ini kita harap ianya berjalan dengan lancar, dan ini juga satu orang kata pengisian ataupun aktiviti yang boleh ibu bapa ataupun keluarga Malaysia sendiri lakukan pada setiap hujung minggu, Sabtu dan Ahad. Kalau boleh turun ramai-ramai untuk sama-sama memeriahkan jelajah aspirasi keluarga Malaysia. Ya, peruntukan masa bersama keluarga dari hujung minggu. Kita dah tahu banyak jelajah aspirasi dan dilibatkan juga di selatan, di Pantai Timur. Kali ini Habak Mai kena pi negeri Kedah. Tu dia. Baik, terima kasih kita nak ucapkan kepada Encik Zul Zuraidi Othman, merupakan setiausaha bahagian khidmat pengurusan pejabat setiausaha Kerajaan Negeri Kedah, kerana bersama dengan kita untuk mempromosikan jelajah aspirasi kali ini di negeri Kedah. Terima kasih Cik Zul. Terima kasih Tuan Zul. Kita jumpa nanti. Okey. Baik Hilmi, dari Kedah kita ke Sabah pula. Mau cakap Sabah sudah ni? Mau cakap Sabah sudah ni? Cakap Sabah je. Kita bagi orang Sabah cakap lah. Kenapa okey. kita? Saja ada lain je kan. Okey, kita nak berhenti rehat seketika, tapi sebelum itu anda boleh dapat saksikan ini dia antara laporan daripada Biro Bernama di Sandakan Sabah. Silakan. Silakan, Bah. Jelajah aspirasi keluarga Malaysia, mai Kedah, pamer kementerian program bawa faedah, sukan ayat jualan AJN dan barang murah, kami bekerja yang jamin kerja bagi mereka. Jom pakak mai ke jelajah aspirasi keluarga Malaysia negeri Kedah pada 2 hingga 4 September 9 pagi hingga 9 malam di Pekarangan Stadium Darul Aman Alok Star Kedah. Perpustakaan Negeri Sabah Cawangan Kinabatangan merupakan satu daripada 4 projek pembangunan infrastruktur Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya atau MOTEK yang mampu memperkenalkan pelancongan ilmu di daerah itu. Menterinya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, perpustakaan itu bernilai 6.86 juta ringgit yang dibina pada 2018 dan siap pada September lepas, bukan sahaja boleh dikagumi dari aspek bangunan yang berkonsepkan kayu bakau, malah untuk mendapatkan maklumat mengenai destinasi pelancongan di Kinabatangan. Dalam ucapannya yang disampaikan oleh Ketua Setiausaha MOTEK, Datuk Saraya Arbi pada perasmian perpustakaan itu baru-baru ini, beliau berkata usaha pemerkasaan dan naik taraf prasarana lengkap dengan kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi serta jaringan internet berkelajuan tinggi di perpustakaan itu akan melahirkan generasi tempatan yang bijak, mampu menghasilkan penemuan baharu melalui kajian bertaraf antarabangsa hingga menjadi rujukan semua pihak. Katanya, pelbagai maklumat digital dapat diakses pada bila-bila masa dan di mana sahaja dengan mudah melalui portal U-Pustaka yang disediakan secara percuma untuk rakyat, dan secara langsung aktiviti itu mampu memperkenalkan knowledge tourism atau pelancongan ilmu di kawasan Kinabatangan. Selain perpustakaan tersebut, 3 lagi projek pembangunan infrastruktur kementerian itu ialah pembangunan infrastruktur pelancongan pendidikan di Pusat Pemeliharaan Gajah Pigmi yang telah disiapkan, pembangunan eko pelancongan di Gua Gomantong yang sedang dilaksanakan, manakala naik taraf infrastruktur inap desa Misowalai pula di peringkat reka bentuk oleh Jabatan Kerja Raya. Ketika ditemui pemberita, Saraya berkata kesemua 4 projek itu melibatkan peruntukan berjumlah 17 juta ringgit. Sekian sahaja laporan saya dari Sandakan. Hari ini kita akan bercakap berkenaan dengan masalah gigi putih dan juga gigi kuning. Gigi putih dan gigi kuning ini sentiasa menjadi perdebatan di kalangan masyarakat, yang mana dikatakan gigi kuning ini adalah keadaan yang tidak begitu baik berbanding dengan gigi putih.
terutamanya dari segi penampilan kecantikan. Ramai dari masyarakat kita menganggap bahawasanya gigi kuning ini adalah merupakan keadaan gigi yang agak teruk, padahal sebenarnya mungkin tidak. Jadi apa yang ingin saya huraikan di sini adalah gigi putih ini adalah merupakan gigi yang asal di mana permukaan luar kita memang berwarna putih. Manakala bagi pesakit ataupun orang ramai yang punya gigi kuning ini tidak semestinya mempunyai masalah dari segi penjagaan gigi. Yang mana kalau kita ikutkan dari segi anatomi permukaan gigi, lapisan luar permukaan gigi yang dilapisi oleh lapisan enamel. Lapisan enamel ini terdapat pelbagai variasi warna. Ada yang berwarna putih, ada yang berwarna transparent ataupun lut sinar. Jadi bagi golongan yang mempunyai lapisan enamel yang berwarna lut sinar, dia akan diwakili oleh lapisan dalam yang memaparkan warna gigi tersebut. Lapisan dalam gigi kita yang dinamakan sebagai dentin, warna dia adalah merupakan warna kuning. Jadi apabila lapisan enamel luar itu berwarna lut sinar, paparan pada permukaan gigi itu dipaparkan sebagai warna kuning. Jadi bukan semestinya gigi berwarna kuning itu adalah merupakan masalah kurang penjagaan gigi. Namun kita harus faham pewarnaan gigi berwarna kuning ataupun sedikit berwarna kecoklatan itu mungkin juga datang daripada masalah penggunaan terlampau banyak, penggunaan kafein seperti kopi ataupun teh, dan juga mungkin penggunaan rokok yang terlampau banyak. Itu saja perkongsian saya untuk kali ini. InsyaAllah kita akan berjumpa pada masa akan datang. Sekian. Ya, bersua kembali di Apa Khabar Malaysia. Kita dah tengok tadi sedikit perkongsian lah gigi putih, gigi kuning ni. Sebenarnya kita kena ambil berat juga tentang penjagaan gigi kita. Ada orang sekarang ikut trend. Tengok orang lain putih, nak putih juga. Tapi hakikatnya yang putih tu kadang-kadang tak sihat sebenarnya gigi kita. Yang kuning tu lah. Yang ada tampal-tampal tu. Yang putih tu. Ada yang pakai braces tu nampak lebih cantik. Braces tu lain cerita lah. Sebab braces tu mencantikkan lagi, mengindahkan lagi lah bentuk ataupun struktur gigi kita lagi. Kalau mungkin dah terabur ke gigi boleh pakai braces tu. Tapi lagi cantik bila tak ada gigi. Kita tengok nenek-nenek kan dah betul, itu rare sikit lah. Okey, berbalik pada kita Hilmi ni, tentunya sekali lagi kita nak berkongsi dengan anda satu perkongsian yang cukup menarik dari hero to zero. Mungkin satu lagi pengetahuan dari baru. Dari hero to zero, zero to hero. Zero to hero. Macam kenapa nak bawa aku naik atas balik kan? Mungkin hari ni satu lagi pengetahuan baru yang kami nak kongsi sama dengan anda. Mungkin kita ambil lah sedikit rahsia macam mana orang berjaya ni. Betul lah, sebab saya ni memang kegemaran saya makan burger. Sebab tu tengok saya pun dah macam burger dah badan ni. Makan burger kita tahu kan burger yang di Malaysia ni dia punya patty burger tu lagi sedap dari luar negeri lah. Kenapa cerita pasal burger ni? Aduh, tak tahan lah. Kita perkenalkan kita punya tetamu kita hari ni. Tentunya bersama dengan tetamu yang cukup istimewa yang memang dah sebati dengan burger dalam dunia dia sekarang. Okey, kita bersama dengan Dato' Haris Embong selaku pengarah urusan Aris Pop Holdings yang berhad. Selamat pagi Dato'. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Dan di hujung sana kita ada best friend Hilmi. Kita ada Ilham Abata merupakan pelawak, penulis skrip, apa lagi pengarah, semualah dia. Banyak dia. Dan juga orang yang memang makan burger tapi okey je dia punya badan okey lah. Tak, sebab dia ambil burger, yang lain dia potong sikit, yang lain saya makan. Okey. Dia mana dia? Tangki kecil. Tangki kecil cepat proses. Tapi sihat alhamdulillah juga. Okey Hilmi, sesuatu yang berguna untuk kita kongsikan bersama dengan penonton. Kita tahu bila bercakap pasal dunia perniagaan ni, hakikatnya bukan mudah untuk membina sesuatu empire dan nak sampai ke tahap yang berjaya. Kadang-kadang hakikatnya kalau kita tak tahu apa orang kata tak tahu cara macam mana nak mencuba ataupun kita tak berani untuk menghadapi cabaran itu, kita belum tentu sampai ke tahap yang boleh dibanggakan. Yalah, kadang-kadang try and error ataupun error terus. Kita tak tahu kan. Ada orang usaha sikit terus berjaya. Ada orang kena bertapak daripada bawah nak sampai ke level yang berjaya hari ini memerlukan masa yang lama. Begitu juga apa yang boleh kita tanyakan pada tetamu kita Dato' Haris. Okey, kita tahu latar belakang Dato' Haris ni pernah bekerja makan gaji sebelum ini. Sekarang ni memang mengambil keputusan untuk kerja sendiri sepenuhnya. Mungkin Dato' Haris boleh ceritakan perkongsian bagaimana boleh ambil keputusan untuk tinggalkan dunia makan gaji nak buat bisnes ataupun teruskan perniagaan sampai ke tahap ini sekarang ni.
Okey, bismillahirrahmanirrahim. Pertamanya terima kasih bernama dan pengacara hebat Rasa Kerdil hari ini bersama dengan Cik Ilmi dan juga Cik pengacara terhebat di Malaysia kan. Okey, berbalik kepada soalan Cik tadi, memang saya sebelum ni adalah orang kata penjawat awam, bekas penjawat awam selama 18 tahun dan saya rasa bangga saya sebelum ni berkhidmat di Perbadanan Putrajaya di bawah Kementerian Wilayah Persekutuan. Jadi macam mana kenapa saya nak makan gaji kalau misalnya dulu di kementerian dulu dekat bawah tu berkhidmat untuk kerajaan, kalau misalnya tanya sains surat apa semua, walaupun saya beralih daripada sektor kerajaan kepada sektor swasta, saya masih lagi berkhidmat untuk kerajaan di mana saya bertanggungjawab untuk mengeluarkan makanan yang halal, bermutu dan bersih kepada rakyat Malaysia. Okey, saya berkhidmat selama 18 tahun di agensi kerajaan dan telah mengambil keputusan untuk bersara awal di mana sektor kerajaan membenarkan setiap pegawai mengambil keputusan untuk bersara dalam minimum umur 40 tahun. Jadi pada masa itu saya umur 39, saya ambil cuti tanpa gaji setahun dan saya telah bina platform syarikat nak tengok perkembangan macam mana. Jadi alhamdulillah berdasarkan kepada prestasi syarikat merasakan syarikat tu saya dah boleh berkembang dengan baik. Jadi saya mengambil keputusan untuk berhenti dan menumpu sepenuh masa dalam perniagaan lah. Jadi kalau lihat dari segi pengalaman saya, mungkin saya ada asas sikit dari segi pentadbiran dan juga pengurusan syarikat. Jadi daripada situlah saya bina sikit demi sedikit dan alhamdulillah di peringkat awal saya telah dibantu oleh agensi bank di Malaysia, agensi kerajaan yang bertanggungjawab untuk membimbing usahawan dalam kategori PKS apa semua. Tapi nak tanya Datuk jugalah. Boleh. Selepas orang kata 39 tu ambil keputusan nak berhenti, tapi memilih burger ni kenapa? Mungkin tak nasi lemak ke, kenapa burger? Adakah memang suka makan burger Datuk? Okey, pada peringkat awal macam saya, background saya adalah pertanian. Saya dulu lulusan daripada Universiti Putra Malaysia, dulu Universiti Pertanian kan. Jadi asas pertanian tu ada. Jadi burger ni sebenarnya adalah skop yang ketiga. Pada peringkat awal saya terlibat dengan ayam. Industri ayam kampung, ayam daging dan saya telah ditawarkan menduduki satu pusat inkubator di Jabatan Perkhidmatan Veteriner Negeri Selangor. Jadi berkecimpung dalam ayam, berkecimpung dalam burger, bermula daripada ayam, lepas tu pergi kepada burger pula. Jadi burger tadi tu mungkin saya nak perbetulkan sikit sebab kadang-kadang mentaliti orang kata burger ni tak sihat, makanan penuh kolesterol apa semua. Sebenarnya burger bukan burger yang tak sihat, penyediaan burger tu. Jadi di peringkat syarikat kita telah mengikuti apa yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, di mana untuk setiap patty tu minimum 60% meat content, kandungan daging dalam burger tu sendiri. Jadi macam konsep kita sedia nasi goreng ke mi goreng ke, kalau kita menyediakan benda-benda asas yang tak sihat, maka tak sihat lah. Jadi kalau misalnya burger tadi tu asas penyediaan tu sihat, maka sihat lah burger tu sendiri. Jadi penyediaan tu lah. Penyediaan tu sendiri. Jadi saya tahu kalau Aris Burger ni memang kualiti dagingnya sangat berbeza. Dan ada daging ayam kampung pun ada. Yang pertama di Malaysia. Pertama dekat Malaysia. Itu saya cakap, maksudnya kalau kita lihat kan perkembangan mungkin Datuk tadi ceritanya daripada ayam, lepas tu skop yang ketiga burger. Lepas tu yang keempat dah ada buka pula production ni. Alhamdulillah. Melibatkan juga dengan Ilham Abata sebagai pelawak ni. Ramai-ramai pelawak Ilham yang terpilih ni dalam Aris Prop ni. So Ilham macam mana dalam karya untuk Aris Prop kan, Holding Berhad ataupun Aris Prop Production, adakah memang komedi yang diketengahkan atau bagaimana? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, untuk buat permulaan sekarang ni lah, kami lebih fokus kepada genre komedi. Dan kita tahu genre komedi pun banyak cabang. Kita ada komedi masyarakat, komedi musikal, kita ada komedi melodrama. Sebab kalau dikaji balik, hampir 90% penonton di Malaysia ni dia suka dengan genre komedi. Tak kisahlah komedi apa pun, cerita apa pun, tapi dia mesti ada komedi. Dan kita boleh tengok industri kreatif di Malaysia sekarang ni, pelawak-pelawak dan konten-konten komedi ni sekarang diangkat. Alhamdulillah lah kan, sebab kita boleh tengok sebagai contoh sekarang pengacara untuk bernama program hari ni seorang pelawak. Tak perlu. Lepas ni ramai muka pelawak dah ganti. So kita nampak yang komedi dan bidang lawak tu sekarang ni diangkat di Malaysia. Jadi kami memilih selepas beberapa perbincangan, kami memilihkan dalam Aris Prop Production ni, kita memilih
untuk angkat genre komedi. Sebagai itu kita punya main lah. Kita ada yang konten-konten lain, tapi komedi itu adalah main kita. So kalau ada mana-mana stesen TV, mana-mana production rasa nak buat cerita apa-apa yang pasal komedi, bolehlah. Antara karya yang telah dihasilkan macam mana? Okey, antara karya yang dah dihasilkan baru-baru ni kita ada satu telemovie yang ditayangkan di boleh sebut ke stesen TV? Tak payah. Tak payah kan. Ada ditayangkan di stesen TV baru-baru ni 14 Ogos. Baru ditayangkan satu telemovie, dan selepas tu kita ada juga satu filem yang ditayangkan di platform TV juga. Lepas tu sekarang ni kita tengah tunggu green light dari satu stesen TV lagi untuk hasilkan satu telemovie. Kita tengah tunggu pre-pro meeting lah. Telemovie dia komedi, tajuk dia Dendam Hantu Latah. So dia kelainan cerita tu ialah macam mana kita nak tunjuk biasa hantu dia kacau orang latah, tapi kali ni hantu yang melatah yang kacau orang. So dia itulah komedi dia. Hantu tu dia latah. Hantu tu yang latah. Soalannya hantu tu siapa? Maksudnya dia lompat-lompat. Itu sedu. Oh, itu sedu. Sedu. Sebab payment tak dapat, saya tak boleh buat lah. Okey, kita berbalik pada Dato' Haris. Macam Hilmi katakan tadi, sekarang Dato' Haris pun dah melebarkan, memperluaskan sayap perniagaan, menceburi bidang kreatif kan. Macam mana bidang kreatif sebenarnya jauh lebih berbeza kan daripada bidang dunia perniagaan, jual bisnes burger ni sendiri. Macam mana boleh terfikir untuk masuk dalam dunia hiburan pula sekarang? Okey, pertamanya saya mempunyai sedikit asas penglibatan masa peringkat universiti dulu. Masa belajar dulu pun saya ada terlibat dengan sitcom. Lepas tu masa di jabatan dulu pun saya sentiasa terlibat dengan event-event yang dianjurkan di Putrajaya. Lepas tu yang ketiga, saya mempunyai rangkaian kawan-kawan di dalam industri itu sendiri. Dan pada peringkat awal syarikat Arisprop, yang ini salah satu strategi marketing yang mana saya buat sedikit sponsor kepada syarikat-syarikat penerbit apa semua tu. Jadi selepas pada tu mereka memanggil untuk join bersama berlakon apa semua. Lepas pada berlakon dan tengok dari segi pengurusan pentadbiran mereka apa semua tu, rasa minat tu ada dalam diri. Jadi saya ada satu kejadian tu, saya terlibat dengan berlakon. Pada masa tu saya tak cukup rehat. Dah 3-4 hari tak cukup rehat dengan kekangan kerja apa semua tu. Tapi saya boleh stay dekat scene tu sampai pukul 4 pagi, pukul 5 pagi. Jadi saya kata, betapa minatnya saya dalam bidang ni. Jadi apabila terlibat dalam tu, yang tu sebenarnya yang berlakon dan apa semua adalah salah satu strategi marketing untuk memasarkan produk Aris Burger tadi lah. Jadi daripada situlah bincanglah dengan orang handsome Ilham apa semua tu, saya kata why not kita buat sendiri. Jadi daripada situ since saya ada pengetahuan asas dalam pengurusan syarikat, jadi saya daftarkan Arisprop tadi tu dengan finance, dengan Kementerian Keuangan Malaysia, dengan Kementerian komunikasi multimedia apa semua kan. So dapat lesen, alhamdulillah. So daripada dapat lesen tu pergi cuba pitching. Sebelum tu kita dah brainstorm lah apa benda nak bawa cerita apa semua tu, pergi pitching, dapat lulus pula. Lepas dapat lulus satu, lepas tu satu pula dan secara berterusan. Sekarang ni kita dah ada 25 proposal, dan sekarang ni pun yang kita dah pitching dah almost 7-8 macam tu. Jadi kita tengah tunggu green light yang syuting yang akan datang. Dan sekarang ni pun kita dah ada selain daripada telemovie, super tele, kita ada juga candawara apa semua. Dan alhamdulillah nampak secara berterusan lah. Jadi saya sendiri pun saya suka dengan grup-grup komedi ni. Enjoy. Berkawan dengan orang boleh really tension. Ya, betul. Dekat pejabat saya pun kita ada 2 orang yang grup latah apa semua ni. Termasuk dengan ini Jadi kadang-kadang kita stres apa semua ni. Dendam hantu latah tadi. Tu dendam hantu latah tu. Dendam hantu latah tu, hantu tu sebelum dia jadi hantu, dia melatah apa semua tu, dia jual burger. Dia jual burger. Mesti kaitkan juga dengan Arisprop juga. Macam mana sebenarnya ilham tu dapat nak join dalam dunia? Ilham. Kita tanya ni. Macam mana dapat ilham tu dapat untuk terlibat dunia burger ni ataupun Arisprop ini dalam dunia lawak? Macam mana? Nak kaitkan tu. Nak kaitkan burger tadi dengan komedi macam mana dalam? Pada awalnya macam Datuk Haris cakap tadi, Arisprop pada mulanya kita more to sponsor, funder, dan kita
direct marketing lah. Kita masuk kita punya produk, replacement produk dalam filem, dalam telemovie. Tapi sampai satu tahap Datuk cakap kita buat sendirilah. Kan, jadi bila kita buat, so itu adalah strategi marketing kita, macam mana kita masukkan contoh dalam telemovie Dendam Hantu Latah. Nanti kita akan buat pelakon dia, main pelakon dia, meniaga burger di situ. So daripada penjualan burger lah, dia orang ni geng-geng kaki lepak apa semua. So di situlah kita akan wujudkan babak-babak komedi. Tapi apa yang kita nak highlight bukan kita nak lawakkan burger tu. Kita cuma nak replacement produk tu ada dalam setiap karya-karya kita. So dia, tapi kita akan main lebih kepada genre komedi lah. Sebab kita tahu genre komedi ni mendapat sambutan. Kalau contohlah kita nak bawa Aris Prop punya burger, Aris Burger, kita nak masukkan ke dalam dokumentari ke apakah, dia mungkinlah dikurang sikit impact berbanding dengan telemovie, berbanding dengan lawak macam tu. Komedi lah, sebab komedi lah. Saya tunggu juga komedi. burger tu jadi hantu macam mana tak? Boleh. Keluar daripada burger tu sendirilah. Okey, kita akan bercerita dengan lebih panjang lebar lagi bersama dengan Dato' Haris dan juga Ilham. Selepas ini kita nak berhenti rehat seketika, kembali di Apa Khabar Malaysia. Selepas ni kita nak makan burger tu. Ya, burger rehat dulu. Teguh berjuang. Baik kita mulakan semula rasa itu. Usai melangkah, bingkaslah berlari. Kekalkan tempo sehingga semakin senada. Hinggakan semua genggamkan tekad. Asalkan kita teguh bersama. Resam murba yang berjasa. Impikan Malaysia nan jaya. Hai seluruh tenaga, elokkan muhibah sesama kita. Bulat manusia, bulatlah muafakat. Akhirnya jelas, tanpa kesamaran sarwa jagat. Tetap berjuang demi negara nan indah. Okey. Ya, terima kasih kerana kita masih lagi bersama dalam Apa Khabar Malaysia. Dan yang pasti tadi kita dengarkan tadi puisi yang sangat sinonim dengan perjuangan. Puisi Teguh Berjuang daripada Datuk Ito Muhammad. Okey, baik, kita nak cakap dengan Datuk Haris. Masih lagi cakap tentang dari usahawan ke terkemuka ni. Macam mana nak kekalkan konsisten sebagailah kita dalam dunia perniagaan ni nak berjuang tu sampai maintain. Adakah kelebihan patty burger tu sendiri? Okey, untuk konsisten ni dia agak subjektif kat situ. Dia dalam setiap pengusaha ataupun peniaga lah, peniaga. Untuk setiap syarikat tu kita kena ada business plan, plan perniagaan dalam tempoh minimum 3 ke 5 tahun. So kita ada jangka masa pendek, jangka masa pertengahan dan juga jangka masa panjang. Jadi daripada situ kita laksanakan apa yang kita planning lah. So dari segi sustainable for sure kita kena pergi peringkat step by step, kita tak boleh bong terus apa semua. Jadi dekat situ kita berdasarkan pada diri kita jugalah. Dari segi orang kata setengah orang cakap ni nak berniaga ataupun nak buat apa-apa semua tu jangan putus asa sekali-sekali. Jadi itu ya adalah amat penting dalam tapi nak tanya betul kau kata dah mula tular ni patty burger Aris Burger ni sedap. Alhamdulillah. Apa yang istimewa? Sebab yang ayam kampung tu ke? Itu salah satulah. Jadi dari segi burger tu sendiri tu macam saya kata, dia dekat Malaysia ni pun ada ramai pengeluar burger apa semua kan. Jadi setiap pengeluar tu dia ada resipi masing-masing. Jadi ini di mana tu ceritanya ni? Banyak burger ni kita dekat mana? Sebab banyak sangat kita punya ni kan. Ni dekat Mahal ke dekat mana? Banyak sangat cawangan. Dekat banyak. Ada dekat Mahal betul lah. Dekat Mahal ni Pasar Raya. Ni Pasar Raya dapatkan Aris Burger. So alhamdulillah kita sekarang ni telah masuk Pasar Raya seluruh Malaysia. Yang tu packaging lama, kita dah ada packaging baru untuk. Di mana boleh dapatkan tu? Kita boleh dapat di seluruh pasar raya terkemuka di Malaysia, kedai-kedai frozen. Itu antara B, Ion Jesco apa semua ada. Maiden pun ada. Dan kita pun telah ekspor ke Sabah Sarawak. Dan alhamdulillah masa Mahal hari itu kita telah menandatangi MOU untuk ekspor ke China, Hong Kong dan juga Macau dalam proses memutamakan dokumentasi sekarang ni. Ini keluarga aspirasi Malaysia, aspirasi burger sampai ke luar negara ni. Nak kata berjaya tak dah, masih lagi belajar kata berkata apa semua. Macam kita tanya Ilham juga kan, selain daripada mungkin ialah terlibat dalam industri seni sendiri, macam mana dengan dunia perniagaan sendiri? Ilham bagaimana?
berminat tak untuk satu hari nanti join dengan tim Aris Pop ni untuk Itu memang dah join macam mana? Bagaimana? First kali memang saya sebenarnya memang dah join dalam Aris Prop. Saya dalam Aris Prop Production, saya ada jawatan, alhamdulillah lah diberikan amanah. Saya sebagai creative content director untuk Aris Prop Production. Tapi itu more to production. Dari segi perniagaan, alhamdulillah saya barulah baru lagi, masih baru dapat juga tawaran daripada Datuk untuk bekerja sebagai marketing creator, marketing untuk Aris Burger punya projek. Okey, kita balik kepada minat atau tak berniaga. Saya sebenarnya pun saya daripada UMK, Universiti Malaysia Kelantan. UMK ni dia punya apa tagline dia saya tak berapa ingat, tapi entrepreneurship is our trust. Okey, jadi memang UMK ni dia melahirkan usahawan. Cuma dia ada usahawan yang dihantar ke industri kreatif, ada usahawan yang agro, dia macam tu. So saya ke industri kreatif, macam mana karya kita nak jual, dia ajar macam tu. Jadi basic perniagaan, basic usahawan tu memang kita belajar. Dan saya sendiri pun memang minat berniaga. Sebelum ni pun saya berniaga macam-macam. Berniaga dan sebelum ni kalau saya ada masa lapang, waktu senang cerita waktu tak ada job lah kan. Betul. Waktu tak ada job, jujur kan. Jadi waktu tak ada jobnya, saya ada je buat live di Facebook, jual baju online. Dan kita ada juga buat buka macam sebelum ni saya punya wife ada buat kambing perap apa semua, tapi brand sendiri lah sebelum ni lah. So dalam perniagaan tu memang kita ada minat, memang saya pun minat. So alhamdulillah lah diperjodohkan dengan Datuk. Tak jodoh maksudnya kerja. Jangan salah faham lah. Macam mana Ilham melihat bersama dengan Aris Prop ni boleh pergi jauh? Dari segi karya-karya yang mungkin macam mana? Dari pergi jauh dan karya. Bagi saya, kenapa saya memilih Aris Prop Holding lah, kerana Aris Prop tu property, Aris Prop. Kerana keupayaan kita kata paid capital lah. Paid capital dia sangat-sangat kukuh. Boleh cerita kat sini Boleh. So jadi inspiration. Jadi saya nampak Datuk Aris dan tim dia ni memang kukuh, stabil. Ni bukan bodek bos. Bukan bodek. Sebab satu dari segi management ialah Datuk datang daripada government punya pekerja. So management well prepared dan dari segi documentation, lepas tu dia punya strategi apa semua tu kukuh. Jadi bila Datuk nak tubuhkan production, Datuk invite saya untuk join. Why not? Saya terfikir kalau kita gunakan kebolehan Datuk, keupayaan Datuk dan bakat yang Allah bagi kepada saya ni untuk kita pergi jauh. So alhamdulillah, walaupun kami baru setahun jagung lah, tak lama, tapi alhamdulillah kami dah hampir 4-5 karya yang dah keluar dipertontonkan. Ya, alhamdulillah. So semua karya-karya yang tak boleh disangka sebenarnya hebat Kalau kita tengok dalam timeline tu macam cepatnya. Lepas Aris Pop lagi, lepas Aris Pop lagi Betul lah, salah satu tadi yang kita tayangkan pada 14 Ogos tadi, punya tajuk dia Kami Black Monkey. Dan ada kawan-kawan apa semua telefon, betul ke daripada Aris Prop? Macam tak percaya yang kita syarikat boleh keluarkan sebab masih baru lagi. So Ilham ni dia dua topi ni sebenarnya. Satu dia ada fixed monthly salary daripada Aris Prop sebagai kerja. Lepas tu yang keduanya dia ada pula usahawan tadi tu. Terlibat percentage apa semua. Usahawan tadi dia ada percentage untuk setiap karya dikeluarkan apa semua tu. So harapan Datuk mungkin akan datang, adakah akan buat lagi besar, contoh mungkin keluarkan filem akan berkembangkan lagi? Macam saya kata tadi, kita ada sekarang ni existing kita ada 25 proposal dan 7 kita dah buat pitching dengan stesen TV. Jadi balik kepada soalan tuan tadi, insya-Allah pada bulan 9 ni kita ada 2 lagi telemovie yang kita akan buat syuting, dan kita pun berhasrat juga untuk mengeluarkan satu filem, dan filem tu insya-Allah pada tahun depan, dan kita pun dah ada cadangan sebenarnya. Dan sudah pasti untuk pelaksanaan filem semua tu kita kena pergi step by step lah, sebab kita akan berjayakan dulu telemovie, kita akan berjayakan Candawara, drama 13 episod, super tele, dan insya-Allah kita pergi kepada filem tu sendiri. Dan yang paling penting kami sangat mengalu-alukan lah kalau
kita boleh bekerjasama dengan bernama TV apa-apalah. Oh, cantik. Dia buka laluan. Kita letak red carpet kita. Okey, itu kita PM tepi sebab sekarang kita tak punya banyak masa. Ya, terima kasih. Untuk bersama di Apa Khabar Malaysia. Kita terima kasih kepada Dato' Haris dan juga Ilham bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia. Dan itu pengisian kita Cik hari ini banyak sebenarnya. Pada pagi kita tengok aspirasi Malaysia bagaimana kan. Lepas ni akan ke Kedah dan juga semalam kita ceritakan tentang kemerdekaan. Awal pagi dah datang kemeriahan tu dan macam-macam sebenarnya. Dan ada pula sekarang cerita tentang burger yang akan luaskan empayanya. Sabah, Sarawak, di China semua. Wow, dapatkan Haris Burger ni. Okey, sampai kita jumpa lagi di lain masa esok. Esok ada apa ni Jumaat? Masih lagi bersama kami di Apa Khabar Malaysia. Dan sampai di sini saja pertemuan kita. Assalamualaikum, jumpa lagi. Saya Hilmi Ashley dan Cik jumpa lagi. Bye. Segar di pagi hari.